Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jumpa lagi sesi bulanan pengajian kitab pencerahan dalam bidang hadis ni. Seperti biasa, kita akan bincang tentang ilmu hadis dan juga sesetengah isu-isu semasa yang sedang bawa di kalangan masyarakat umat Islam. Pada pagi ini kita akan sambung muka surat 8. Tajuknya di situ kitab-kitab sahih. Seperti sedia maklum, sekarang ni orang ramai mereka anggap kitab hadis sahih ni, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dua tu. Bila kita sebut mana-mana hadis, orang ramai akan tanya, hadis ni sahih ke dhaif? Kalau kita jawab hadis ni sahih, dia akan tanya lagi, Sahih Bukhari ke? Jadi maknanya masyarakat tahu sahih ni ada dalam Bukhari, Muslim. Kadang-kadang setengah orang kalau sebut hadis ni Sahih Muslim, dia tanya lagi, tak adakah dalam Bukhari? Seolah-olah dia mau terima Sahih Bukhari sahaja. Itu satu fahaman yang dah sebar di dalam masyarakat umat Islam pada hari ini. Jadi saya akan bagi faham di sini, kitab hadis sahih ni bukan hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sahaja. Maknanya banyak lagi ada kitab-kitab disusun dalam tu hadis-hadis sahih. Walaupun kitab Sunan Tirmizi, susunan dia campur dengan hadis hasan, hadis dhaif. Di situ pun ada juga hadis sahih. Jadi dalam kitab-kitab sunan lain pun hadis sahihnya ada. Dalilnya, kalau kita kaji, tengok betul-betul kitab Sahih Bukhari, kita akan nampak di situ ada sesetengah tempat Imam Bukhari dia tulis terjematul bab, tajuk bab. Tajuk bab tu maksudnya Fiqhul Bukhari fi tarajumihi, fiqh ijtihad Imam Bukhari terserlah pada terjematul bab. Jadi terjematul bab, bila kita buka kitab Bukhari, babun dia ada tulis sebelum hadis haddatsana tu ada tulis tajuk. Tajuk itulah merupakan ijtihad Imam Bukhari. Hadis yang ada di bawah haddatsana, akhbarana, post ni, hadis ni sebagai dalil bagi ijtihad Imam Bukhari. Jadi yang tajuk tu hukum yang dah dikeluarkan daripada hadis sahih yang ada di bawah tajuk tu. Kalau begitu, bila kita baca tajuk bab hukum yang Imam Bukhari dah ijtihad tu, bila tengok hadis di bawah tu mesti jumpa di situ. Maksudnya daripada potongan hadis mana Imam Bukhari ni keluarkan hukum ni, mesti kita jumpa di bawah tu. Itu cara Imam Bukhari memang begitu. Terkadang kita baca tajuk hukum yang Imam Bukhari ijtihad daripada hadis, tapi kita tengok di bawah tu dalam hadis tu apa yang disebut dalam terjematul bab tu, tajuk bab tu tak jumpa cari. Maksudnya hukum dia tulis atas tu dengan hadis yang dia masuk di bawah tu tidak sama. Contohnya dalam kitab
babu bada'il wahyi. Mula-mula Bukhari itu dia cerita pasal permulaan wahyu. Tiba-tiba di situ hadis pertama dia masuk innamal a'malu binniyat. Apa kena mengena? Wahyu, permulaan wahyu dengan hadis berkaitan dengan niat ni, apa kena mengena dengan ijtihad dia tu? Jadi maksudnya terkadang ada keadaan seperti itu. Terkadang Imam Bukhari dia dah keluarkan hukum daripada hadis yang dia tulis tu, kita cari hadis di bawah tu tak jumpa daripada potongan hadis mana Imam Bukhari ni keluarkan hukum ni. Bila dah jadi keadaan macam tu, berdasarkan uslub Imam Bukhari, cara dia dah pun keluarkan hukum daripada hadis. Mesti ada dalil. Kalau tak ada, boleh kita kata Imam Bukhari bawa hukum tanpa ada hadis, tanpa ada dalil. Akan jadi begitu. Takkan Imam Bukhari nak buat begitu. Bukan sebodoh tu. Jadi, keadaan seperti itu, cara Imam Bukharinya, dia tulis hukum yang dia dah keluar hukum daripada hadis. Hadis tu memang sahih, tapi hadis tu dia tidak masuk di bawah hukum tajuk bab tu. Sebab apa dia tak masuk? Sebab walaupun hadis tu sahih, tidak menepati dengan syarat ketat dia. Dia ada syarat-syarat dia sendiri nak menerima hadis, nak masuk dalam Sahih Bukhari tu. Hadis tu tak cukup syarat untuk menulis dalam Sahih Bukhari tapi itu tidak bermakna Imam Bukhari tak mau langsung hadis-hadis seperti itu, tak ambil keluar hukum daripada hadis-hadis tu. Tidak macam tu. Dia kira juga ambil keluar hukum juga daripada hadis-hadis seperti itu, walaupun dia sendiri tak mau masuk dalam Sahih Bukhari dia. Kalau begitu, hadis-hadis tu ada di mana? Dia ambil daripada mana? Hadis-hadis tu ada dalam kitab-kitab wujud dulu pada Sahih Bukhari. Dalam kitab Al-Musannaf Imam Abu Bakr Ibn Abi Shaybah, masyhur Musannaf Ibn Abi Shaybah. Dalam kitab Musnad Ahmad yang wujud dulu pada Imam Bukhari, Imam Ahmad tu guru Imam Bukhari. Dalam kitab-kitab wujud dulu pada Imam Bukhari ataupun sesetengah tu, kita boleh cari, boleh jumpa dalam Sunan Tirmizi, dalam Sunan Abi Dawud, masih yang masyhur di sisi kita. Jadi bermakna di situ kita kena faham Imam Bukhari juga, ini poin kita nak, Imam Bukhari juga beramal dan juga berhujjah dengan hadis sahih yang dia sendiri tak sanggup masuk dalam Sahih Bukhari dia, yang ada dalam kitab hadis lain. Kalau Imam Bukhari dah begitu, kenapa kita mau lebih pada Imam Bukhari? Kita kata mau hadis sahih, Sahih Bukhari sahaja. Tanya lagi, dalam Sahih Bukhari dah ada hadis-hadis semua bab ada, tak cukup ke? Dia orang tanya balik kita pula. Itu bukan susah kita mau jawab, senang saja. Kalau kira cukup dengan hadis ada dalam Sahih Bukhari sahaja, jawapannya, kenapa Imam Bukhari ambil hadis lain? Dia sendiri tak sanggup masuk dalam Sahih Bukhari, ada dalam kitab hadis lain tu. Kenapa Imam Bukhari ambil hadis-hadis tu, keluarkan hukum? Maknanya Imam Bukhari sendiri tak cukup dengan hadis-hadis sahih yang ada dalam kitab dia sendiri, ambil lagi daripada kitab lain, hadis-hadis lain, ijtihad, keluarkan hukum. Kita pula cukup dengan Sahih Bukhari. Tanya lagi, tak cukup ke dengan hadis Sahih Bukhari saja?
Kenapa mau ambil hadis-hadis daripada kitab lain? Seolah-olah kitab lain ni tak guna, tak perlu kita pakai. Jadi terlalu sempit fikiran. Dan juga nampaknya cakap sahaja mau amal sahih Bukhari, tapi mereka masih tidak faham lagi dengan uslub Imam Bukhari itu sendiri. Yang mereka duk wawar dengan cara Imam Bukhari itu tak sama. Mereka kata mau hadis sahih Bukhari saja. Dalam Bukhari ada semua bab, hadis-hadis sahih banyak ada, tak cukup lagi kah mau ambil hadis lain dalam kitab lain? Imam Bukhari pula tak cukup. Dia masuk tajuk bawah tu, hadis berkaitan dengan tajuk tu tidak ada. Bila muhaddisin cari, jumpa hadis tu ada dalam kitab lain. Sahih Imam Bukhari daripada terjematul bab tu isyarat kepada hadis tu. Itu banyak lagi kita mau faham. Bukan kita baca Bukhari ni sahih, tahu terjemah dia, sekat tu faham maksud lebih kurang. Tidak setakat tu, mau faham banyak perkara lagi. Sebab tu Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi dia tulis 70 usul. Bukan 7 usul, 70 usul. Nasib baik dia tulis 70. Kalau tulis 700, lagi susah kita. 70 usul untuk apa? Semata-mata mau faham terjematul bab sahaja. Tak masuk hadis lagi. Tak syarah hadis lagi. Tak bincang lagi ijtihad hukum daripada hadis tu lagi. Mau faham uslub terjematul bab Imam Bukhari sahaja. Apa maksud uslub? Mau faham uslub Imam Bukhari punya terjematul bab tu? Maksudnya Imam Bukhari terkadang dalam terjematul bab dia bawa kalimah kaifa. Jadi mengikut kajian daripada muhaddisin, dalam Sahih Bukhari ada tajuk bab guna dengan kalimah kaifa ni ada 30 bab. Kalau kita baca Bukhari, baca kaifa berapa kali sebut pun kita tak tahu berapa bab ada. Tapi muhaddisin dia kaji halusi. Mereka tahu 30 bab ada. Babun kaifa, selepas tu dia akan sebut terjematul bab dia tu. Ada juga kadang terjematul bab tu mula dengan kalimah man, isim syart ataupun iza syartiyah, tapi jawab dia tidak ada. Jazak dia tak ada, syart ada, jazak tak ada, jawabus syart tidak ada. Jadi Imam Bukhari tak pandai nahwu kah? Bila ada syarat mesti ada jawabus syarat. Ini dia tulis syarat saja, jawabus syarat tidak ada. Jadi kita nak kata Imam Bukhari ni ajam, bukan Arab asal, tak pandai nahwu. Kita ni tahu kaedah tu. Kita ingat kita hebat dah. Pasal kita belajar lugah, lugah, nahwu kita mahir. Tengok-tengok Bukhari punya terjematul bab ni, di segi nahwu ni salah. Imam Bukhari ni badan pun dia ni ajam, tak pandai nahwu. Ni jawabus syart saja. Nak kata begitu, itu bukan bodoh Imam Bukhari, bodoh kita. Jangan bodoh kita jadi salah imam. Kita belajar biar kita tahu apa sebab Imam Bukhari tulis begitu. Jadi banyak perkara macam tu lindung di sebalik terjematul bab tu. Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, Raisul Muhaddisin, ulama Hind terkenal, dia yang tulis 70 usul dalam kitab Muqaddimah Lami'ud Darari. Ada tulis dalam kitab Al-Kanzul Mutawari Syarah Lami'ud Darari,
24 jilid dalam bahasa Arab. Di mukaddimah tu pun ada. Kita boleh tengok di situ. Jadi untuk faham terjematul bab saja perlu kita tahu 70 usul tu. Barulah kita mau faham terjematul bab Bukhari tu. Jadi dalam tu ada satu usulnya, bila kita jumpa hukum yang Imam Bukhari dah diputus daripada mana-mana hadis yang dia tulis pada terjematul bab, kemudian tengok di bawah tu dalam hadis tu mana-mana potongan hadis pun kita tak jumpa maksud hukum tu. Kalau begitu, satu usul Imam Bukhari daripada 70 usulnya, memang Imam Bukhari dah ambil hukum tu daripada hadis sahih. Tapi hadis sahih tu Imam Bukhari tak masuk di bawah terjematul bab tu disebabkan hadis sahih tu tidak menepati dengan syarat ketat dia. Sahih dah, tapi dia syarat-syarat nak ambil masuk dalam Bukhari tu, sahih kitab sahih Bukhari tu ada pula tak menepati dengan syarat-syarat ketat dia tak masuk. Walaupun dia tak masuk dalam sahih Bukhari, dia tidak menolak hadis tu. Tidak kata hadis tu tidak sahih, dhaif. Hadis tu tak boleh amal, dia tak macam tu. Yang duk bawa cara-cara macam tu orang belum mantap lagi cara macam tu. Jadi yang Imam Bukhari dah mantap betul-betul ilmu hadis ni, dia ijtihad juga daripada hadis sahih tu, walaupun dia tidak mahu masuk dalam sahih Bukhari dia. Kalau cari daripada hadis mana Imam Bukhari ni ijtihad hukum, akan jumpa hadis-hadis tu ada dalam kitab-kitab hadis lain. Jadi muhaddisin dah buat kerja tu semua. Tak perlu kita duk khayal pula, lepas ni aku mau cari terjematul bab yang bawah tu hadis tidak sama dengan terjematul bab ni, duk dalam kitab mana aku mau cari, mau buat tesis. Tak payah. Imam-imam dulu, ulama-ulama hadis dulu dah khidmat, dah ada, dah cukup semua. Cuma kita mau baca, mau cari, mau ambil tahu, di situ ya. Semua ada. Jadi itu satu cara. Daripada situ, seperti mana saya dah bagi tahu tadi, Imam Bukhari juga boleh menerima dan berhujjah dengan hadis sahih yang dia sendiri tidak sudi nak masuk dalam sahih Bukhari dia. Kenapa kita pula nak kata mau hadis sahih Bukhari sahaja? Tak mau hadis sahih, walaupun sahih ada dalam kitab hadis lain, setengah-setengah ta'assub begitu. Walaupun hadis tu sahih dah, dia akan tanya lagi, tak adakah dalam sahih Bukhari hadis macam tu? Jawapannya memang tak ada. Sebab Imam Bukhari sendiri tak ambil masuk. Walaupun dia tak ambil masuk, dia berhujjah. Jadi kita kena buang sikap tu. Kalau jumpa mana-mana hukum imam-imam mujtahid, imam-imam mazhab, dah pun mereka keluarkan hukum daripada hadis-hadis tu, walaupun tidak ada dalam Bukhari, kita terima. Jangan kita bawa sikap disebabkan tidak ada dalam Sahih Bukhari kita tak mau. Tak betul macam tu. Kita sambung. Bahkan masih ada lagi 6. Maksudnya kitab hadis sahih ni bukan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja, masih ada lagi 6 yang masyhur. Muwatta Imam Malik, Sahih Ibn Hibban, badan tak apa ni, kuat sangat pula, gempa, slow sikit. Boleh lah. Sahih Ibn Hibban, depan sikit. Boleh. Sahih Ibn Khuzaimah, Muntaqa Ibn al-Jarud, Sahih Ibn Sakan, dan Sahih Ibn al-Awanah. Jadi banyak lagi kitab-kitab hadis sahih. Hadis-hadis sahih yang mana Imam Bukhari tidak memasukkan dalam kitabnya Sahih Bukhari,
disebabkan tidak menepati syarat-syarat yang ia kehendaki itu boleh didapati dalam kitab-kitab sahih yang lain. Dari sini dapat menggambarkan bahawa hadis sahih bukan hanya berada dalam Bukhari dan Muslim sahaja. Yang kedua, tidak semestinya beramal dengan hadis Bukhari sahaja. Bahkan hadis-hadis sahih lain yang ada dalam kitab-kitab sahih yang juga turut boleh beramal. Jadi kesimpulan apa yang saya cerita tadi, inilah. Disebabkan Sunan Arba'ah, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Boleh dah. Tak apa. Boleh dengar kan? Dalam apa? Disebabkan Sunan Arba'ah, Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah diperoleh penerimaan berterusan oleh umat Islam, maka hadis-hadis hasan dan hadis-hadis dhaif yang layak naik ke darajat hasan li ghairihi yang diisi pada Sunan Arba'ah juga turut boleh beramal. Bukan kata boleh amal hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim sahaja. Hadis-hadis sahih yang ada dalam kitab sahih yang lain yang sebut tadi 6 buah lagi, itu pun layak beramal. Dan dalam kitab-kitab Sunan Arba'ah ni, dalam tu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif pun ada. Walaupun hadis tu dianggap dhaif, kaji, belajar betul-betul, kita akan nampak uslub Imam Tirmizi contohnya. Sahibus Sunan Tirmizi, bila dia buka satu bab, dia akan tulis tajuk bab tu, kemudian dia akan bawa hadis sebagai hadis bab tu. Hadis tu selalunya dia bawa hadis dhaif. Dhaif macam mana? Mungkin ada rawi dalam sanad tu dhaif. Terkadang sanad hadis tu terputus. Dia pilih hadis-hadis tu dia bawa. Kalau dia bawa hadis sahih, tak bolehkah? Imam Tirmizi tak kenal hadis sahih kah? Kenal lebih pada kita. Imam Tirmizi anak murid Imam Bukhari. Dia pun dah hafal hadis ratusan ribu hadis. Hadis-hadis sahih seperti mana Imam Bukhari tahu, dia pun boleh isi dalam Sunan Tirmizi dia hadis-hadis sahih itu. Kalau dia susun juga hadis sahih sahaja, tidak akan dinamakan Sunan Tirmizi, akan dinamakan Sahih Tirmizi. Seperti mana Sahih Bukhari, seperti mana kitab Bukhari dapat gelaran jami', dah saya cerita bulan lepas. Begitu juga Sunan Tirmizi juga ada gelaran jami', sama. Kalau nak berubuk gelaran, nak masyhur diri, mau glamour, supaya kita sekarang duk berubuk cari nama. Kalau macam sikap imam-imam dulu, Imam Tirmizi tak akan tulis Tirmizi dia hadis dhaif, hadis-hadisnya sanad terputus, dia tidak akan isi. Dia akan isi hadis sahih saja, boleh sangat. Tapi itu bukan matlamat mereka. Bukan mereka mau cari nama, bukan mau masyhur diri. Dia tahu dalam Bukhari, Sahih Muslim dah ada hadis-hadis sahih. Cukup. Cara Imam Bukhari susun kitab sahih, Imam Muslim sama. Imam Bukhari tujuan utama dia membukukan kitab Sahih Bukhari ni, dia mau menyatakan ijtihad dia daripada hadis-hadis tu. Itu tujuan dia. Imam Muslim pula susun kitab Sahih Muslim, dia tujuan dia semata-mata mau himpun hadis-hadis sahih, datang dengan beberapa banyak sanad dalam satu-satu bab tu. Tujuan dia lain.
Kalau kira macam kita, Sahih Bukhari dah cukup. Kalau begitu, Imam Muslim kenapa selepas daripada Sahih dah ada dia susun Sahih Muslim pula? Imam Bukhari masih hidup. Kalau Imam Bukhari juga fahaman supaya kita, dia Imam Muslim tu cukuplah. Sahih Bukhari aku sudah tak macam tu. Imam Tirmizi susun pun Tirmizi, tujuan dia bayanul mazahib, menerangkan mazhab-mazhab. Kita tambah mazhab. Imam hadis terkenal, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, semua ni sokong dengan mazhab, sokong dengan ijtihad imam-imam mazhab. Bahkan mereka tolong kemuka dalil-dalil lagi bagi imam-imam mazhab tu. Jadi Imam Tirmizi, tujuan utama dia bayanul mazahib. Selepas daripada bawa hadis-hadis tu, dia akan nyatakan mazhab-mazhab imam-imam tu. Imam mana amal dengan hadis ni, dia akan sebut nama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua tu dia akan sebut dalam Sunan Tirmizi dia. Jadi tujuan dia lain. Imam Bukhari tahu selalunya ada masalah tentang rawi, tentang sanad. Imam Tirmizi rujuk kepada Imam Bukhari. Kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi ada qala Abu Isa sa'altu Muhammadan. Imam Abu Isa, Imam Tirmizi kata, aku tanya kepada Muhammad. Muhammad mana? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia tanya, yang mana dia tak faham tu, Imam Bukhari pula tolong jawab. Qala Muhammadun, Muhammad bin Ismail kata begini-begini. Soalan dia pun dia tulis, jawapan Imam Bukhari pun Imam Tirmizi tulis. Kalaulah Imam Bukhari faham supaya kita, Sahih Bukhari dah cukup, hadis-hadis ada dalam Bukhari dah cukup, patut Imam Bukhari lah tegur dengan anak murid dia Imam Tirmizi tu, wahai Abu Isa, anak murid aku, kenapa kau dah sibuk sangat nak buat kitab hadis engkau tu? Aku tengok dalam tu dhaif pun ada, sanad terputus pun ada, rawi majhul punya riwayat pun ada. Cukuplah, kenapa dah sibuk sangat? Tak payah, Sahih Bukhari aku sudah ada, cukup. Ketika Imam Tirmizi membukukan Sunan Tirmizi, Sahih Bukhari dah ada, Sahih Muslim dah wujud, Sunan Nasa'i dah ada, Sunan Abu Dawud dah ada. Imam Tirmizi pula bergabung dua cara, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i wujudkan Sunan Tirmizi itu. Kalau imam-imam tu faham seperti kita juga, Sahih Bukhari sudah ada cukup. Jadi siapa sepatutnya bagi ingat kepada Imam Tirmizi? Imam Bukhari lah, kan? Tu guru pula. Imam Bukhari kata cukuplah, tak payahlah, Sunan Tirmizi kau tu, Sahih Bukhari aku sudah ada. Imam Bukhari tidak kata begitu, bahkan dia lagi tolong jawab, bantu untuk wujudkan kitab Imam Tirmizi itu. Jadi daripada situ kita faham imam-imam dulu tidak ada sikap seperti itu. Jadi lapang dada, mereka luas fahaman, tidak sempit fahaman tentang hadis-hadis ni. Jadi hadis-hadis yang ada dalam Sunan Arba'ah Imam Tirmizi, yang kita ambil contoh seorang Imam Tirmizi, bila dia dah tulis tajuk, dia akan isi di bawah tu hadis yang ada sanad terputus, rawi dhaif, dia akan tulis hadis-hadis dhaif tu. Kemudian dia akan bawa sanad-sanad di bawah hadis tu. Sanad-sanad tu kiranya sahih ada, hasan ada, yang menjadi penyokong kepada sanad hadis bab yang dhaif tu. Selepas daripada hadis, dia boleh masuk sanad sahih yang menyokong tu.
Apa salah kalau sanad sahih itu sendiri dia masuk di bawah tajuk bab tu tanpa dia masuk hadis dhaif tu? Boleh kan? Bukan dia tak tahu. Dia tahu. Daripada mana kita faham dia tahu? Selepas daripada hadis dhaif tu dia masuk sanad-sanad sahih yang menjadi nyokong kepada hadis sanad hadis bab semakna hadis bab hadis bab tu dengan hadis yang menjadi penyokong ni sama hadis sanad lain. Yang Imam Tirmizi masuk ni sanad dhaif, yang ada hadis dengan sanad sahih pun ada dia masuk sebagai penyokong. Apa tujuan Imam Tirmizi dia buat begitu? Tujuannya hadis dhaif yang dia dah masuk sebagai hadis bab tu disebabkan ada sokongan daripada sanad sahih, sanad hasan. Dhaif tadi dah ubah, dah naik darajat hasan li ghairihi, dah hilang nama dhaif tu. Daripada dhaif dah tukar jadi hasan li ghairihi, jadi hasan li ghairihi lam ajaliyah, maksudnya li ajli ghairihi. Hadis dhaif dah tukar jadi hasan kerana sanad lain membantu. Ada kaedah al-ahadisu yuqawi ba'duha ba'da. Hadis-hadis ni menguatkan satu sama lain. Jadi sanad dhaif bila dibantu oleh sanad kuat, yang dhaif tu dengan sendiri dah ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan boleh beramal dengan hadis tu dan boleh juga berhujjah dengan hadis tu. Nak jadikan dalil bagi hukum ahkam pun boleh. Hadis daripada asal dhaif dah naik darajat hasan li ghairihi tu di sisi muhaddisin kata yu'malu wa yuhtajju fil ahkam, layak diamal dan boleh dijadikan hujjah dalam bab hukum ahkam. Kita tahunya hadis dhaif ni boleh amal dalam bab fadail amal. Kalau bab hukum ahkam ni hadis dhaif ni tak amal. Memang betul itu kaedah. Ada lagi kaedah lain, bukan satu kaedah tu saja. Kaedah lain macam mana? Supaya tadi bila hadis dhaif tu, sanad dhaif tu disokong, dibantu, dikuatkan oleh sanad sahih, dia akan tukar jadi hasan li ghairihi, dah naik darajat dia. Ketika tu boleh amal dalam bab fadail amal, bahkan boleh jadikan dalil dengan hadis tu bagi hukum ahkam yang keluar daripada hadis tu. Senang kan? Tak ada masalah pun. Kenapa kita dah buat kacau? Hadis dhaif tak boleh amal. Dhaif ni sama dengan maudhu' palsu. Mai mana? Rekaan semata-mata daripada ulama akhir zaman ni. Ulama awal zaman hampir dengan zaman Rasulullah, sahabat, zaman terbaik, imam-imam mujtahidin, imam mazhab, imam-imam hadis, imam kutubus sittah. Mereka wujud zaman terbaik, khairul qurun. Imam-imam mujtahidin ni dulu, imam-imam hadis Bukhari, Muslim, apa semua ni kemudian, semuanya dalam lingkungan Hijri 300 Hijriah, dikira zaman terbaik. Kita ni zaman apa? Sekarang ni faham sendirilah. Jadi ulama wujud zaman hampir dengan zaman Nabi, zaman sahabat, hidup zaman terbaik. Ijtihad mereka kita sekarang mau kata tidak menepati dengan Quran Sunnah. Kita duk bawa dalil macam-macam. Ijtihad Imam Syafi'i ni bercanggah dengan hadis ni. Ijtihad Imam Malik ni tak sama dengan hadis ni. Seolah-olah imam-imam mazhab dulu bodoh, kita ni lebih cerdik pada imam-imam mazhab dulu. Jadi begitu, pembawakan orang sekarang ni itu semua kelirukan umat Islam, celarukan fikiran umat Islam.
tidak patut bawa cara-cara seperti itu. Jadi bawa kaedah-kaedah baru, hadis dhaif ni sama dengan hadis maudhu', mai mana? Hadis dhaif ni nak bagi sama dengan dhaif jiddan pun tak sama. Ta'rif lain-lain, kedudukan lain-lain. Dhaif kenapa? Dalam sanad hadis tu rawi kurang ingatan, tidak dituduh berbohong. Kalau ada rawi dalam sanad hadis tu, sanad tu akan dikategorikan sebagai sanad dhaif. Kalau rawi dalam sanad tu dituduh berbohong, dituduh bukan kata dia ni wallah kadzab, belum lagi. Orang tuduh dia, mungkin dia tidak bohong, orang anggap dia bohong, mungkin dia tu tidak kurang ingatan, orang anggap dia ni kurang ingatan, ada macam-macam keadaan boleh berlaku. Jadi rawi itu dituduh berbohong, ada dalam sanad. Muhaddisin kira hadis datang dengan sanad tu hadis dhaif jiddan, terlalu lemah, tidak palsu lagi. Hadis palsu ni, hadis tu bukan Nabi bersabda. Orang lain reka, seperti mana ada hadis-hadis berkaitan kelebihan baca Quran. Nuh bin Abi Ismah, dia reka hadis-hadis tu, kemudian dia buat sanad. Dia kata dengan sanad ni, hadis-hadis ni muhaddisin kaji, cari, tak betul semua tu, tidak daripada Rasulullah. Bila tanya dia kenapa buat hadis-hadis palsu begini, dia jawab, orang-orang sekarang ni sibuk baca Maghazi Ibnu Ishaq, cerita-cerita berkaitan perang-perang Rasulullah. Cerita ni sedap kan, orang baca. Orang sibuk baca fiqh Imam Abu Hanifah, tak baca Quran. Dia tengok keadaan tu, dia mikir, dia buat hadis palsu menyatakan besarnya kelebihan baca Quran tu. Tujuan dia apa? Nak suruh orang ramai ni bila dengar banyak kelebihan nak baca Quran. Tujuan tu baik, tapi yang dia buat ni perbuatan yang tidak benar dalam agama, tidak diterima. Itu baru hadis palsu. Jadi cuba jawab, hadis dhaif dengan dhaif jiddan sama ke? Tak sama. Hadis dhaif, kalau ada sokongan daripada tarik lain, boleh naik darajat hasan li ghairihi. Dhaif jiddan, walaupun ada sokongan tarik lain, dia tidak akan naik darajat hasan li ghairihi. Tak sama dah. Hadis palsu, kok mana pun tak boleh amal. Hadis dhaif tu boleh amal dalam bab fadail amal. Kalau ada sokongan tarik lain naik darajat hasan li ghairihi, yu'malu wa yuhtaju fil ahkam, memang tak sama. Lepas tu mai mana sekarang orang duk bagi sama hadis dhaif ni sama dengan hadis palsu, tak boleh amal. Jadi mereka duk kata amal Quran sunnah, tapi sebenarnya kita duk nampak ni mereka lah anti hadis dhaif. Bukan kumpulan amal Quran sunnah, kumpulan anti hadis dhaif. Kenapa mau anti sangat hadis dhaif tu? Imam Tirmizi sendiri sanggup masuk dalam Sunan Tirmizi dia. Imam Abu Dawud sendiri masuk dalam Sunan Abi Dawud dia. Kenapa Imam Abu Dawud masuk? Imam Abu Dawud ni tujuan dia membukukan kitab Sunan Abi Dawud dia ni, tujuan dia mau himpun hadis-hadis yang menjadi dalil bagi imam-imam mazhab tu. Asalkan hadis tu jadi dalil bagi mana-mana imam mazhab, dia akan himpun masuk dalam Sunan Abi Dawud dia. Kalau begitu kita tengok Sunan Tirmizi tu, hadis sahih pun ada, hasan pun ada, dhaif pun ada. Jadi mengikut tujuan Imam Abu Dawud ni, dengan apa yang kita nampak hadis dhaif pun ada dalam tu, kesimpulannya kita boleh faham daripada situ
Imam Abu Daud, imam-imam dulu daripada Imam Abu Daud ni, mereka juga berhujjah dengan hadis sahih, dengan hadis hasan, dengan hadis daif. Daif apa? Daif dah naik darajat, hasan li ghairihi, itulah. Imam-imam tu boleh terima sampai begitu. Kenapa kita sempitkan ilmu hadis tu? Tujuan kita ni bawa macam tu, daripada situ boleh nampak sangat mereka mau salahkan imam-imam mazhab dah pun beramal dengan hadis-hadis dhaif tu. Nak kata imam-imam dulu memang pun dia orang kata tak jumpa ke hadis-hadis sahih tu, kenapa pergi amal dengan hadis-hadis dhaif tu? Tak cukup ke Sahih Bukhari ada hadis sahih? Waktu imam pak mazhab Sahih Bukhari tak tahu duk mana lagi. Sahih Bukhari tak ada pun. Mereka sendiri imam-imam hadis, mereka sendiri boleh menentu darajat kedudukan hadis. Mereka ijtihad hukum daripada hadis-hadis tu. Hadis-hadis yang mana imam-imam dulu dah buat keputusan, itu bermakna hadis-hadis tu sahih di sisi imam-imam tu, walaupun kita jumpa sekarang dalam bentuk hadis dhaif. Hadis tu contoh sampai di sisi Imam Abu Hanifah, dalam sanad dia tidak ada rawi dhaif. Imam Abu Hanifah terima hadis daripada tabi'i, dia pun tabi'i kibar. Tabi'i itu terima daripada sahabat. Sanad dia ada berapa orang? Sampai Rasulullah 2 orang. Itu dalam istilah hadis dinamakan sunai. Sanad tertinggi bagi Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari ada 32 hadis. Itu panggil sulasi, bermakna antara Imam Bukhari sampai Rasulullah ada 3 orang. Imam Muslim pula ada 4 orang hadis, dengan Imam Muslim Rasulullah celah tu ada 4 orang. Itu tertinggi sanad bagi Imam Muslim, panggil rubai. Sanad siapa lagi tinggi? Sekarang dah saya bagi tahu Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim rubai 4 orang, antara dia dan Rasulullah. Imam Bukhari 3 orang, antara Imam Bukhari dan Rasulullah. Imam Abu Hanifah antara dia dan Rasulullah ada 2 orang. Sanad siapa tinggi? Sanad Imam Abu Hanifah lagi tinggi. Kita bawa hadis Bukhari, reject Imam Abu Hanifah. Bawa hadis Sahih Muslim, tolak ijtihad Imam Syafi'i. Betul ke? Duk betul seorang boleh lah. Duk megah seorang boleh. Jadi bila Imam Abu Hanifah contohnya dah terima hadis daripada tabi'i sahabat seperti tadi, hadis tu di sisi Imam Abu Hanifah sahih, dia dah buat hukum daripada hadis tu. Tiba-tiba hadis tu sambung riwayat mai sampailah kepada Imam Tirmizi, antara tu masuk rawi dhaif. Apa Imam Tirmizi akan hukum? Disebabkan Imam Abu Hanifah sahih hadis tu, dia pun turut kata sahih begitu? Tak, dia akan buat keputusan berdasarkan kebolehan ijtihad dia, berdasarkan apa dia dapat kaji tu. Jadi bagi dia hadis tu dhaif. Sebab apa dhaif? Disebabkan ada rawi dhaif dalam sanad dia tu. Dalam sanad Imam Bukhari tu, Imam Abu Hanifah tu, rawi dhaif tu tak ada. Contohnya hadis yang tidak buat jalsah istirahah. Kita buat jalsah istirahah kan? Hadis tu sahih, ada dalam Bukhari. Hadis yang tidak buat jalsah istirahah ni ada dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata, qala Abu Isa, hadza hadisun dhaifun inda ahli hadis. Inilah sebuah hadis dianggap dhaif di sisi ulama hadis.
Kemudian di bawah tu dia tulis Khalid bin Iyasin dhaifun inda ahli hadis. Khalid bin Iyas rawi dalam sanad hadis tu dhaif di sisi ulama hadis, sebab tu hadis ni dhaif. Kita pun belajar kutubus sittah. Dah pandai hadis. Kita jumpa ijtihad Imam Abu Hanifah. Kata dalam mazhab dia tidak ada jalsa istirahah. Kita jumpa hadis Sunan Tirmizi yang tidak buat jalsa istirahat tu dhaif, yang buat jalsa istirahat sama dengan amalan ijtihad Imam Syafi'i itu sahih. Sekarang kita mau jadi hakim dah, sebab dah belajar kutubus sittah, dah besar, dah pandai, mula nak kritik imam-imam dah. Kritikan kitanya, kita kata Imam Syafi'i betul, menepati dengan hadis sahih ijtihad dia. Imam Abu Hanifah ni salah, ijtihad dia tidak menepati dengan hadis sahih, menepati dengan hadis dhaif. Tambah lagi, tambah kaedah sendiri. Itulah Imam Abu Hanifah. Ni tambah, bukan kaedah hadis. Itulah Imam Abu Hanifah suka amal dengan hadis dhaif. Tambah lagi, sebab itulah kita kata jangan ikut imam-imam mazhab tu. Mereka ni suka-suka nak amal hadis dhaif. Itu pembawakan orang sekarang macam tu. Dia tahu ke tidak kenapa Imam Abu Hanifah tu pilih hadis yang tidak buat jalsa istirahat. Imam Abu Hanifah mujtahid, muhaddis, hadis pun pandai, kebolehan ijtihad Allah dah bagi dia. Kita tidak ada kebolehan tu, muhaddis pun tidak, syekhul hadis pun tak. Kalau macam saya, syekhul hadis layak lagi, syekhul hadis tu jauh, jauh lagi, dengan peringkat rendah sekali dalam kumpulan muhaddisin, peringkat rendah sekali syekhul hadis tu pun kita belum sampai lagi, jauh lagi. Setakat kita dapat belajar kutubus sittah lah, boleh buka mulut kata sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Jangan duk anggap kita ni dah pandai sangat boleh kritik Imam Syafi'i dah, Imam Abu Hanifah dah. Tidak begitu. Jadi macam hadis tidak buat jalsa istirahat di sisi Imam Abu Hanifah tidak dhaif. Tidak semestinya dhaif di sisi Imam Tirmizi, mesti dhaif di sisi Imam Abu Hanifah. Tidak semestinya hadis itu sahih di sisi Imam Abu Hanifah, mesti sahih di sisi Imam Tirmizi. Bukan kaedah macam tu. Ijtihad imam masing-masing. Kadang satu hadis Imam Bukhari kira sahih, dah masuk dalam Sahih Bukhari, sanad hadis tu dhaif di sisi Imam Yahya bin Ma'in, tok guru Imam Bukhari. Apa kita nak kata? Rawi di sisi Imam Bukhari kurang ingatan. Imam Tirmizi pula kata tak, dia ni ingatan dia, hanya orang anggap dia ni kurang ingatan. Ijtihad masing-masing. Kalau begitu, hadis daripada rawi Imam Bukhari anggap kurang ingatan tu, Imam Bukhari akan hukum dhaif. Imam Tirmizi pula dengan rawi tu dia anggap ijtihad dia, ingatan dia tidak ada masalah. Jadi Imam Tirmizi akan terima hadis daripada rawi itu sebagai sekurang-kurangnya hasan. Dah beza kan? Begitu juga dengan imam-imam mazhab, dengan imam-imam hadis ada perbezaan ijtihad. Jadi kita tak boleh, ini kaedah bagi kita. Kita tak boleh ambil mana-mana ijtihad imam, salahkan ijtihad imam lain. Tak boleh. Kita ambil ijtihad ataupun keputusan daripada Imam Tirmizi kata hadis tidak buat jalsa istirahat itu dhaif, kita pun salahkan Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah ni amal hadis dhaif tu? Tak jumpa ke hadis sahih buat jalsa istirahat ada dalam Sahih Bukhari tu? Bukan tak jumpa, dia lah jumpa dulu. Kemudian baru Imam Syafi'i jumpa. Lepas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pula.
lepas pada habis imam-imam mazhab tu, hadis-hadis tu sampai kepada Imam Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ni imam-imam hadis terkenal ni, anak murid daripada imam-imam mazhab tu. Tapi sekarang orang ingat bunyi Imam Bukhari lebih tinggi darajat daripada imam pak mazhab. Orang ingat macam tu, dia tidak tahu sejarah tu. Jadi hadis-hadis terkadang dianggap dhaif, tapi sebenarnya hadis tu boleh jadi sahih, seperti mana hadis tidak buat jalsah istirahah, sahih di sisi Imam Abu Hanifah. Kemudian sampai mai di sisi Imam Tirmizi disebabkan rawi dhaif masuk, Imam Tirmizi kata dhaif. Jadi terkadang keadaan seperti itu ada, jadi maknanya hadis tu betul. Rasulullah SAW bersabda, Imam Abu Hanifah dah terima, dah buat hukum. Kemudian sampai mai kita dalam keadaan sanad dhaif. Jadi hadis-hadis seperti itu dalam istilah muhaddisin dinamakan dhaifus sanad sahihul matan. Matan hadis itu sahih, sanad yang jadi dhaif. Kalau begitu, kita tolak hadis dhaif. Hadis tu takut-takut Rasulullah SAW bersabda betul. Disebabkan sanad tu jadi masalah, ditentukan sebagai dhaif oleh ulama muhaddisin wujud. Kemudian kita tolak hadis-hadis tu, apa akan jadi? Disebabkan ada masalah dalam sanad jadi dhaif, kita tolak matan hadis yang boleh jadi sahih, tolak sekaligus. Apa dah jadi? Tolak hadis Rasulullah. Jadi sebab tu ulama muhaddisin, fuqaha, mujtahidin, mereka amat-amat hati-hati untuk singkirkan mana-mana hadis. Takutnya tertolak hadis yang Rasulullah SAW bersabda, tapi jadi dhaif disebabkan sanad tu. Sebab tu imam-imam dulu mereka nak buat satu-satu hukum ni, mereka ambil semua sahih, hasan, dhaif. Dhaif tu ada sokongan tarik lain, boleh naik darajat hasan li ghairihi, kutip semua tu. Kemudian barulah buat keputusan. Tidak macam kita, ini sahih kita amal, ini dhaif tolak. Satu kaedah tu kita duk guna, masyhur dengan kaedah tu jadi pakar hadis. Sebenarnya bukan satu kaedah tu saja, banyak lagi kaedah-kaedah tarjih. Bila hadis-hadis tu bercanggah satu sama lain, bukan kita nak pilih mana sahih kita amal, dhaif tolak, tidak setakat tu saja. Di sisi imam-imam mazhab ada banyak kaedah. Itu mungkin bulan lepas pun saya ada sebut kot. Imam Hamdani, dia ada sebut dalam kitab dia, Kitabul I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar. Di situ ada sebut kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi imam-imam mujtahidin ni hampir 50 kaedah. Yang kita duk masyhur sahih kita amal, dhaif tolak ni baru satu kaedah tarjih. Baru satu kaedah. Masih ada lagi banyak kaedah. Dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi pula sebut kata kaedah tarjih di sisi imam-imam mazhab ni ada hampir 100 kaedah. Kadang-kadang kita nampak hadis tu sahih bercanggah dengan dhaif, kita pun kata amal sahih, dhaif tolak. Itu baru satu kaedah. Salahkah? Tidak salah. Tapi dengan hanya ada satu kaedah pada kita, kita nak salahkan imam-imam yang ada kaedah hampir 50 hingga 100, kita mau salahkan mereka, bolehkah? Itu mikir sendiri. Kita pandai satu kaedah, imam pandai 50 hingga 100 kaedah. Dia guna kaedah apa di situ, dia buat hukum tu, kita pun tak nampak. Tapi memang dah ada. Kenapa imam pilih hadis tu?
kenapa tak amal dengan hadis ni? Dah ada semua tu. Kita tak tahu. Bila tak tahu, seperti biasa saya bagi tahu, jangan jahilan kita, bodoh kita jangan jadi salah imam, kan? Kita yang tak tahu, kita pula salah kau imam. Sebenarnya kita yang bodoh, bukan imam salah. Kita tak nampak apa kaedah imam guna di situ. Kita Imam Abu Hanifah bercanggah dengan hadis sahih, salah. Dia amal hadis dhaif. Memang Imam Abu Hanifah macam tu. Kita pun stop situ. Jadi masyarakat umat Islam pun anggap Imam Abu Hanifah ni tak betul, suka amal hadis dhaif. Itu membawakan daripada kita celaru fikiran umat Islam. Umat Islam dengan sendiri dah jadi biadab dengan alim ulama dulu dan berani kritik dengan imam-imam mazhab dulu dan kurang yakin dengan hukum ahkam diijtihad oleh imam-imam terkenal, muktabar, dan akan ikut orang tidak sempurna lagi ilmu hadis yang pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu', dia akan ikut orang-orang tu. Jadi cuba banding imam-imam hidup zaman khairul qurun, zaman hampir dengan zaman Nabi, dengan orang-orang hidup zaman akhir zaman, zaman hampir dengan zaman Dajjal. Mana lebih baik? Mana lebih pandai? Mana lebih hebat? Mana lebih mulia? Mana lebih muktabar? Kita fikir sendiri. Jadi tidak layak kita nak bawa cara-cara seperti itu. Bawalah ilmu hadis yang boleh tenangkan fikiran umat Islam. Janganlah kita bawa ilmu hadis tapi selalu fikiran umat Islam dah jadi banyak fitnah, dah bising, buat apa macam tu. Itulah selalu saya sebut juga. Cuba kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia muncul di kalangan orang-orang jahiliyah. Dia muncul dengan bawa apa? Bawa wahyu daripada Allah. Itulah kita sebut Quran. Dengan sabdaan dia, perbuatan amalan dia, dengan akhlak dia yang kita sebut sekarang hadis, kan? Nabi masuk di kalangan orang-orang zaman jahiliyah dengan apa? Dengan Quran, sunnah juga. Orang-orang jahiliyah daripada jahat, sejahat-jahat manusia dah jadi sebaik-baik manusia. Temu dengan Quran, sunnah daripada Rasulullah tu dah baik. Itu di Mekah. Bila Rasulullah SAW hijrah pergi di Madinah, Aus dan Khazraj bertahun-tahun duk balah perang, duk bunuh satu sama lain. Bila jumpa dengan Quran sunnah daripada Rasulullah tu, dah jadi apa? Bertambah bunuh kah? Dah jadi baik, dah jadi saudara. Itu kesan daripada Quran sunnah. Kita mengaku ikut Nabi, ikut Rasulullah. Kita bawa ilmu hadis masuk masyarakat. Mana-mana kita masuk dengan slogan amal Quran sunnah, di situ kalau dah cetus fitnah, dah bising masyarakat, dah jadi banyak masalah. Kalau begitu, patut kita buat apa? Selalunya mereka sebut apa? Semak dulu hadis sebelum sebar. Itu slogan mereka. Slogan kita pula lain sikit. Semak diri sendiri dulu. Semak diri sendiri dulu sebelum semak hadis. Mereka nak semak hadis dulu sebelum sebar. Kita naknya semak diri sendiri dulu sebelum semak hadis. Semak diri sendiri dulu. Apa dah jadi aku masuk masyarakat, aku bawa slogan Quran sunnah. Kenapa dah jadi masalah? Masyarakat dulu bersatu, boleh sembahyang berjemaah di satu masjid,
bila aku bawa pembawakan ni orang dah lari, dah jadi bising. Dulu senang-senang subuh duk baca kunut, kita pun masuk kata hadis-hadis baca kunut ni semua dhaif belaka. Macam-macam kita masuk fahaman-fahaman tu dah bising. Ada yang baca kunut, ada yang tak mau baca kunut, duk balah, macam-macam. Kalau baca kunut punya hadis tu semua dhaif, dan setengah pula kata ini amalan baca kunut ni mula wujud daripada Yaman, bukan daripada Rasulullah. Kalau kita tahu sekarang dah nak kiamat ni, Imam Syafi'i tidak tahukah semua tu? Imam Syafi'i dia belajar daripada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia tu anak murid Imam Abu Hanifah bermazhab Hanafi yang tidak baca kunut waktu subuh. Imam Syafi'i juga jadi anak murid Imam Malik yang baca kunut. Imam Syafi'i sebelum kita lahir, kita tahu duk mana, masa tu dia dah jumpa dua tok guru, yang baca kunut, yang tak baca kunut. Kemudian dia sendiri mujtahid, dah sampai darjat ijtihad. Dengan ijtihad, dengan kajian dia, tarjih dia lebih pada baca. Dia tetapkan baca tiap-tiap hari, tiap-tiap subuh. Walaupun ada hadis kata qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran summa tarakahu, Nabi baca kunut sebulan kemudian tinggal. Kita pun ambil zahir hadis tu, kata hadis ni sahih, bercanggah dengan perbuatan amalan ijtihad Imam Syafi'i, tak betul. Kita mula mengajar umat Islam begitu. Orang pun dah keliru. Imam Syafi'i ni tak jumpa ke hadis ni, kawan ni jumpa. Ustaz kemarin naik mai jadi ustaz buka mulut Sahih Hasan Dhaif ni jumpa. Imam Syafi'i ni tak jumpa, kau orang pun mula mikir, anggap lekeh dengan Imam Syafi'i. Jadi kita bawa cara-cara macam tu, natijahnya apa? Timbul masalah pecah belah di kalangan umat Islam. Jadi sepatutnya kita ambil tahu kenapa Imam Syafi'i buat hukum begitu. Seperti mana Imam Abu Hanifah hukum tidak ada jalsa istirahah, walaupun hadis sahih itu ada buat jalsa istirahah. Kenapa dia hukum begitu? Ada hadis sahih angkat tangan kita semayang ni raful yadain. Imam Abu Hanifah pula tidak angkat tangan. Dalam mazhab Hanafi tidak buat raful yadain. Jadi tengok hadis sahih bercanggah dengan ijtihad Imam Abu Hanifah, terus salahkan Imam Abu Hanifah. Bukan cara macam tu. Kita ambil tahu kenapa Imam Abu Hanifah ijtihad begitu. Kalau kita tahu, kita akan kagum dengan Imam Abu Hanifah. Sampai begitu pemikiran dia. Silap-silap kita pula tak mau buat raful yadain pula. Jadi sebelum kita tahu, kita akan anggap tak betul. Bila kita dah tahu punca daripada mana imam tu ijtihad begini, kita akan kagum. Itulah selalu kata Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi yang tadi saya cerita, yang tulis 70 usul untuk faham Terjematul Bab Bukhari itu. Dia kata apa? Dia kata, saya ni makin lama belajar ilmu hadis, makin banyak mengajar hadis, makin banyak tulis syarah-syarah hadis, makin itulah saya nampak kebenaran ijtihad imam-imam mazhab tu. Tengok betapa beza dengan kita. Kita baru belajar hadis berapa hari, berapa bulan, berapa tahun baru. Syekhul Hadis tu umur dia 20 tahun dah mengajar Bukhari dah. Kita 20 tahun mustalah hadis tak habis lagi. Tiba-tiba
masuk universiti ke mana 3-4 tahun tu angkat kepala keluar mai kata itu sahih, ini dhaif, Imam Syafi'i salah, Imam Abu Hanifah tak betul. Seolah-olah dia mengaji beberapa tahun ni dah lebih pada Imam Bukhari, dah lebih pada Imam Pak Mazhab, bawa cara tu. Masyarakat pun keliru anggap begitu juga. Oh pandai Popok ni mai bawa kita kenal hadis-hadis ni dulu, tubu-tubu dulu tak pernah cerita. Popok ni lah pandai. Tengok salah Imam Abu Hanifah pun nampak. Tak betulnya Imam Syafi'i pun mereka ni tahu. Tubu-tubu dulu bodoh tak tahu apa. Mengajar kitab Jawi ya, tambah lagi. Belajar mengajar fiqh ya. Sifat 20 saja. Tak ada lain. Mereka bagi masyarakat nampak macam tu. Dengan sendiri masyarakat dah hina dengan alim ulama tubu-tubu semua tu. Anggap popok ni lah pandai. Sebenarnya popok ni pun masih keliru lagi dalam bidang ilmu hadis. Kalau tak keliru tak akan bawa begitu. Yang tak keliru ni macam mana? Macam Syekhul Hadis Maulana Zakaria tu lah. Itu tak keliru. Makin lama belajar hadis, makin lama mengajar hadis, makin banyak menulis syarah-syarah kitab hadis. Dia kata apa? Makin itulah saya nampak kebenaran dalil-dalil imam-imam mazhab tu. Maknanya bagi Imam Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi ni no comment dengan imam-imam mazhab. Syafi'i kata Raful Yadain, tengok dalil-dalil dia, okey. Hanafi kata tak, kaji dalil-dalil, beres, terbaik. Dua-dua boleh terima. Lagipun dia tidak menunjuk diri seolah-olah ashabut tarjih. Ni dalil kuat, ini dalil tak kuat. Dia sedar diri dia tak sampai lagi peringkat tu. Tak sedar diri sekarang, ni dalil tak kuat, ni dalil kuat. Seolah-olah dialah ashabut tarjih. Nak sampai peringkat ashabut tarjih ni jauh lagi. Muhaddisin satu kumpulan, mujtahidin satu kumpulan lain. Muhaddisin ni pandai hadis, ijtihad tak pandai. Mujtahidin ni hadis pun pandai, ijtihad pun pandai. Muhaddisin bawah sekali Syekhul Hadis, naik atas sikit. Syekhul Hadis, muhaddis naik atas tu Hafizul Hadis, hafal 100,000 hadis sekali dengan sanad. Naik sikit lagi hujjah, dia pandai 300,000 hadis hafal. Tinggi lagi pada tu hakim, dia menguasai keseluruhan ilmu hadis. Sudah tu baru naik ashabut tamyiz, ashabul wujuh, ashabut tarjih duk situ. Naik atas tu mujtahid fil masail, atas sekali mujtahid mutlak imam Pak Mazhab tu. Syekhul Hadis duk mana? Muhaddis duk mana? Imam Pak Mazhab di mana? Cuba tengok. Kita tak Syekhul Hadis muhaddis ni rendah, letak atas bumi. Contohlah Imam Pak Mazhab ni tinggi darajat, kita tinggi letak atas langit. Maulana ke Maulana ke, Syekhul Hadis ke, apa nama, Syekhul Hadas ke, letak mana? Tak ada tempat dah. Bawah bumi lah. Masuk situ. Maknanya peringkat mereka dengan peringkat kita ni jauh beza. Yang bawah sekali muhaddis Syekhul Hadis pun kita tak sampai lagi, tak layak lagi. Kenapa tiba-tiba kita nak jadi ashabut tarjih pula? Nak masuk dalam golongan hadis pun tak layak lagi. Tiba-tiba kita nak masuk jadi besar dalam golongan mujtahid tu. Syekhul Hadis Zakaria Al-Kandhalawi yang saya cerita tadi, dia tulis syarah Muwatta Imam Malik. Dia mazhab Hanafi, dia syarah mazhab Maliki punya kitab Muwatta Imam Malik. Dia syarah dalam bahasa Arab, dia tu ulama Hind.
16 jilid dia syarah dia tu sampai ke bumi Hijaz di tangan ulama Maliki. Ulama bermazhab Maliki semua kata apa? Kalaulah Zakaria ni, Syekh Zakaria ni tak tulis di mukaddimah kitab dia ni ulama Hind bermazhab Hanafi, kami ulama Hijaz akan anggap dia ni ulama Hijaz bermazhab Maliki. Biasanya orang ikut mazhab Hanafi, dia tulis syarah hadis, dia akan bawa lebih menunjul ijtihad mazhab Hanafi. Dia akan ijtihad dalil lain. Dia tidak bawa macam tu. Dia kemuka semua dalil tu mengikut amanah ilmiah secara adil. Dia tidak bawa cara disebabkan dia ni mazhab Hanafi, dalil Imam Abu Hanifah ni semua kuat lebih, dalil imam lain ni lemah. Dia tidak bawa cara tu. Dia tulis syarah Bukhari 24 jilid dalam bahasa Arab, Al-Kanzul Mutawari. Orang macam tu seluruh dunia sekarang bagi gelaran Syekhul Hadis. Maknanya muhaddis bukan mujtahid. Orang pandai hadis sampai tahap tu, dia tetap pegang dengan mazhab Hanafi. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani syarah Bukhari tulis Fathul Bari 13 jilid, ikut ijtihad Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Imam Ibnul Arabi tulis kitab Aridatul Ahwazi syarah Sunan Tirmizi, ikut mazhab Maliki. Imam Nawawi, siapa tak kenal Imam Nawawi angkat tangan? Budak pun tahu Malaysia ni, Imam Nawawi. Dia tulis syarah Sahih Muslim, dia ikut mazhab Syafi'i. Kalau mereka kata, mereka ni seperti Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, Hafiz Ibn Hajar, Imam Ibnul Arabi, Imam Nawawi, kalaulah mereka kata kita ni dah pandai hadis, dah boleh syarah Bukhari, Muslim, Tirmizi, kita tak mau ikut mana-mana ijtihad imam mazhab, kita mau amal terus dengan Quran hadis saja, kita akan jawab apa? Silakan. Sebab apa? Kita yakin dengan kepandaian mereka dalam bidang Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka pun tidak menunjul begitu. Kita yang baru pandai sebut Sahih, Hasan, Dhaif, Maudhu', mungkin pengajian Kutubus Sittah, Talaqi, Musyafahah dengan guru benar-benar memahami ilmu hadis pun tak lepas lagi. Baru sana sikit, sini sikit, lepas tu berani kata ni sahih, Imam Syafi'i bercanggah dengan sahih ni, ikut hadis Nabi maksum, Imam Syafi'i tidak maksum. Sama kita, imam salah kita silap 2 kali 5 kita dengan imam ikut Nabi. Itu kaedah mereka dan modal mereka di situ. Samakah dengan Imam Nawawi? Samakah dengan Hafiz Ibn Hajar? Jauh lagi. Imam-imam tu tidak bersikap macam tu, tidak bawa cara-cara macam tu. Jadi cara kita meracuni fikiran umat Islam itu bahaya. Kita bawa ilmu hadis biar tenang masyarakat umat Islam, biar jadi seperti mana Rasulullah SAW bawa Al-Quran dan Al-Hadis masuk dalam masyarakat jahiliyah dan juga di Madinah. Kita bawalah cara macam tu, menjadi ke arah lebih baik, tidak menimbulkan apa-apa masalah. Dan kita usahalah biar jadi seperti Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi. Makin lama baca hadis, makin banyak mengajar hadis, makin banyak syarah hadis, makin tu nampak kebenaran imam-imam
mazhab imam-imam mujtahid. Jadi tidak akan timbul apa-apa masalah dari segi fahaman kita sendiri, di segi penyampaian kepada umat Islam, tidak akan ada apa-apa masalah. Jadi bila pembawakan kita ke arah fitnah, masalah, pecah belah di kalangan umat Islam, jadi rugi masa kita. Dia sibuk dengan hatu. Ada orang bawa hari ini baca kunut subuh ni, hadis-hadis ni dhaif belaka. Ada pula seorang kena jawab pula. Bukan macam tu. Imam Syafi'i buat dalil boleh baca ni begini. Tidakkah dia sibuk dengan hak tu? Mai pula isu lain. Baca Fatihah ni bukan wajib pun. Imam Syafi'i pula wajib baca. Yang dia amal di Malaysia ni Syafi'i. Jadi sibuk. Ada pula orang kena jawab pula. Jadi isu-isu khilaf, jawab-jawab macam tu ni dah ada. Kenapa kita mau cukil semula? Pada kita duk sibuk, duk balah sahih, dhaif, hari-hari, maudhu, tidak maudhu, duk balah begitu, banyak lagi kerja lain kita boleh buat. Kita duk habis masa dengan hak tu. Kerja lain banyak lagi kita boleh mengajar umat Islam, banyak lagi ilmu kita boleh sampai kepada umat Islam, tak dapat menyampai. Rugi masa, habis masa begitu. Jadi kerja-kerja seperti itu perlu sangat ke bagi umat Islam. Jadi yang nak hadis tu sahih, dhaif, hasan, maudhu, apa semua ni, itu kerja ulama, bukan kita mau dedah semua umat Islam tu. Jadi bila dedah, salah ke? Tak salah, sampaikan ilmu agama, tapi perlu kita tengok itu padan ataupun tidak padan dengan masyarakat umat Islam biasa ni. Kalau kita buka semua cerita ni, apa natijah dia akan pergi ke arah lebih baik ataupun akan timbul masalah, semua perlu kita buat kajian. Sayyidina Ali kata, kallimun nasa biqadri uqulihim. Cakaplah dengan orang ramai sekadar padan akal fikiran mereka. Maknanya sampaikan ilmu sekadar padan dengan umat Islam. Umat Islam boleh faham setakat mana, setakat itulah sampaikan, jangan lebih-lebih. Lebih-lebih ni tujuan apa? Kita nak tunjuk pandai diri, nak suruh orang anggap kita ni alim besar, lebih hebat daripada tu dulu. Nak suruh orang anggap kita lah orang layak buat keputusan dalam umat Islam sekarang ni, mau glamour. Jadi apa guna semua tu? Umat Islam tak faham. Kita bawa cara-cara seperti itu. Kita bawa kunut ni hadis dhaif belaka. Itu tak betul. Apa natijah daripada situ? Umat Islam tidak ada asas apa-apa ni, mereka akan keliru. Satu sama lain akan jadi bertengkar. Ada pula tepat imam baca kunut kena buang jadi imam, timbul masalah-masalah tu. Punca daripada nak jadi mujtahid. Ijtihad imam-imam dah ada ni tak cukup. Ijtihad sendiri. Jadi ijtihad pula banyak ke arah bercanggah dengan sedia ada hak Syafi'i. Dia akan menonjol. Begitu, salahkan apa umat Islam buat sekarang ni, timbul masalah daripada situ, banyak timbul fitnah. Jadi duk baca kunut senang-senang, beberapa generasi dah tak jadi masalah pun, bila muncul bunyi slogan amal Quran Sunnah tu, timbul masalah. Baca kunut ni salah, tak betul. Imam baca kunut kena buang kerja. Sampai situ.
Macam tu ke amal Quran Sunnah? Bukan nak timbul masalah, bukan nak wujudkan fitnah fasad di kalangan umat Islam. Amal Quran Sunnah ni mau bagi tenang, daripada tenang lebih tenang, nak bawa ke arah tu. Jadi sebab tu yang tidak layak dengan orang-orang awam, orang jahil biasa, jangan kita nak bawa sana. Orang tak faham. Bila orang tak faham, akan timbul masalah, pecah belah umat Islam. Jadi jangan pula kata kalau begitu salahkah kita bawa Quran Sunnah? Tak salah, bawalah seperti mana imam-imam dulu, seperti mana Syekhul Hadis Zakaria Kandhalawi kata, seperti mana Nabi bawa Quran hadis masuk di dalam orang-orang jahiliyah, masuk di Madinah. Jadi apa? Daripada tak baik jadi baik, daripada pecah belah jadi bersatu. Sekarang kita pula bawa Quran Sunnah masuk dalam masyarakat. Masyarakat pada asalnya bersatu, setelah kita masuk jadi pecah belah. Itu tak mau. Bawalah Quran Sunnah, kita suka. Kita pun duk bawa Quran Sunnah juga. Bukan kita duk bawa cerita dongeng, cerita kartun, tak. Sama. Tapi jangan jadi masyarakat umat Islam ni mangsa perpecahan daripada pembawakan kita. Itu yang penting. Jadi sebab